Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam MG Flash 22 November bersama saya Nur Ayuni Johari. Berita utama, 30 ahli Parlimen Barisan Nasional BN akan dipanggil menghadap Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara jam 10.30 pagi esok. Perkara itu dimaklumkan Datuk Pengelola Bijaya Diraja, Datuk Seri Ahmad Fadil Samsudin dalam satu kenyataan sebentar tadi. Menurut Datuk Seri Ahmad Fadil, pertemuan itu adalah bagi membolehkan Al-Sultan Abdullah membuat keputusan merhubung pelantikan Perdana Menteri selepas Pilihan Raya Umum ke-15 PRU15. Jelas beliau titah itu adalah lanjutan daripada sesi menghadap dua ketua gabungan parti petang tadi, iaitu Pengerusi Pakatan Harapan PH Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin. Menurut Datuk Seri Ahmad Fadil, Seri Paduka Baginda menyeru dan menasihati seluruh rakyat agar bersabar bertenang sehingga proses pembentukan kerajaan baharu dan pelantikan Perdana Menteri ke-10 selesai. Baginda juga meminta semua rakyat berdoa supaya proses itu dipermudahkan dan berjalan lancar. Pengerusi Pakatan Harapan PH Datuk Seri Anwar Ibrahim mengesahkan Yang di-Pertuan Agong masih belum melantik mana-mana pemimpin sebagai Perdana Menteri ke-10. Jelas beliau situasi itu berlaku kerana tiada gabungan parti yang berjaya memperolehi majoriti mudah pada Pilihan Raya Umum ke-15 PRU15 lalu. Presiden perkara itu menjelaskan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong meminta semua pihak bersepakat supaya boleh menumpukan perhatian kepada pembangunan negara dan rakyat. Tambah Datuk Seri Anwar, Sultan Abdullah meminta juga kerajaan yang bakal ditubuhkan kelak perlu mewakili semua pihak, kaum dan wilayah. Ahli Parlimen Tambun itu juga mengambil kesempatan menjunjung kasih kepada Tuanku kerana memberi sedikit masa kepada gabungan parti-parti politik untuk mendapatkan sokongan majoriti bagi membentuk kerajaan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi. Saya junjung kasih kerana Tuanku titah menghadap untuk menyampaikan pandangan Tuanku bahawa perlu ada kesepakatan kerjasama semua pihak supaya kerajaan itu kukuh dan boleh tumpu perhatian menjaga kepentingan rakyat dan memulih ekonomi. Dan kerajaan yang ditubuhkan kelak insya-Allah harus mewakili semua pihak, semua kaum, semua wilayah. Jadi maknanya inklusif dalam arti kita sebenarnya. Jadi saya telah menjunjung kasih dan terima baik pandangan dan semangat kerajaan perpaduan yang kebetulan saya sebut juga semalam. Maka saya juga beri beberapa pandangan dan kita berilah masa sedikit untuk kami dan juga tentunya kepada Yang Maha Mulia Tuanku untuk memberikan pertimbangan dan kebijaksanaan Tuanku untuk memutuskan secara muktamad. Pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin mengakui Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah mencadangkan kerajaan perpaduan di antara PN dan Pakatan Harapan PH. Bagaimanapun, Presiden Bersatu itu menegaskan PN kekal dengan pendirian untuk tidak mahu bekerjasama dengan PH. Ahli Parlimen Pagoh itu juga mendakwa mempunyai cukup sokongan untuk dilantik sebagai Perdana Menteri ke-10 dan membentuk kerajaan baharu. Kita telah pun pergi menyerahkan ini secara online dokumen-dokumen yang diperlukan oleh pihak Istana Negara, iaitu untuk membuktikan bahawa kami daripada Perikatan Nasional dengan gabungan banyak parti-parti dan ahli-ahli parlimen parti-parti yang lain berjumlah 115 dengan SD, disokong oleh SD, dikemukakan pada pihak Istana Negara. Dan di sini telah pun ada surat akuan penerimaan daripada Datuk Nazim bin Muhammad Alim sesulit kanan kepada Yang di-Pertuan Agong mengesahkan menerima dokumen ini. Saya nak menunjukkan bukti bahawa waktu saya menyerahkan ataupun kami menghantarnya melalui email, ini bukti bahawa kami waktu kita serah mempunyai sejumlah bilangan ahli parlimen melebihi daripada 112 dan melebihi daripada 112 yang dikehendaki dalam perlembagaan negara. Jadi sebab itu kami yakin kami sewajarnya
boleh membentuk kerajaan. Beliau berkata demikian semasa sidang media di kediamannya di Bukit Damansara sebentar tadi. Terdahulu, Tan Sri Muhyiddin dan pengerusi PH Dato' Sri Anwar Ibrahim dipanggil menghadap Al-Sultan Abdullah di Istana Negara. Terdahulu, pengerusi Pakatan Harapan PH Dato' Sri Anwar Ibrahim dan pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin dititah menghadap Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah di Istana Negara jam 4.30 petang tadi. Datuk Penolong Bijaya Diraja Dato' Sri Ahmad Fadil Samsudin berkata, ia susulan tiada ahli Dewan Rakyat yang mendapat kepercayaan majoriti mudah untuk membentuk kerajaan. Tambah kenyataan itu, Al-Sultan Abdullah mendapati tiada sokongan majoriti diperoleh selepas baginda melaksanakan proses pengesahan terhadap sokongan yang diserahkan kepada Istana Negara oleh ketua parti dan gabungan politik. Proses ini bertujuan supaya baginda dapat membuat keputusan bagi melantik seorang ahli Dewan Rakyat yang pada khidmat baginda mungkin mendapat kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat sebagai Perdana Menteri selaras perkara 43/2/A Perlembagaan Persekutuan. PH yang mempunyai 82 kerusi parlimen dan PN yang memiliki 73 kerusi tidak dapat membentuk kerajaan kerana kedua-dua gabungan tersebut gagal mendapat majoriti mudah. Selepas 3 hari PRU15 berlalu, usaha-usaha untuk membentuk kerajaan baru masih menemui jalan buntu. Barisan Nasional BN yang mempunyai 30 kerusi parlimen dan dilamar PH dan PN memilih untuk kekal menjadi pembangkang. Sementara itu, lebih 100 penyokong Pakatan Harapan PH membanjiri pekarangan pintu 2 Istana Negara petang tadi sambil melaungkan slogan reformasi. Laungan itu makin kuat bergema apabila kenderaan membawa pengerusi Pakatan Harapan PH, Dato' Sri Anwar Ibrahim dan Setiausaha Agung PH, Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail tiba di pintu sama. Pemimpin terbabit menghadap Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri'atuddin Al-Mustafa Bilal Shah berhubung isu calon Perdana Menteri ke-10. Dalam pada itu, pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin juga memasuki pintu 2 Istana Negara pada jam 4.08 petang dan meninggalkan kawasan berkenaan jam 5.10 petang. Seterusnya, kerajaan caretaker masih boleh berfungsi untuk mengurus tabir negara walaupun kerajaan baharu pasca Pilihan Raya Umum ke-15 PRU15 belum ditubuhkan. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata walaupun ia bersifat sementara, rakyat tidak perlu bimbang atau keliru seolah-olah tiada kerajaan. Dia kalau tidak ada parti yang boleh menubuhkan kerajaan kerana tak cukup jumlah minimum 112, kerajaan ini masih kekal sebagai kerajaan caretaker. Jadi rakyat jangan keliru seolah-olah sekarang ini tidak ada kerajaan. Kerajaan lama masih kekal, iaitu tapi sebagai kerajaan sementara caretaker government. Malah kabinet yang lepas pun masih berfungsi, iaitu sebagai caretaker kabinet. Kecuali mereka yang tidak bertanding ataupun kalah dalam pilihan raya, mereka tidak berada dalam Dewan Rakyat. Mereka mungkin kita tengah cek, mungkin tak boleh nak menjawab jawatan menteri seperti dulu lah, sebab dia tidak ada dalam kerajaan, tidak ada dalam parlimen, bukan ahli parlimen tadi. Tapi setakat ini kerajaan masih boleh berfungsi seperti biasa. Beliau yang juga naib Presiden UMNO berkata kerajaan sementara akan membentangkan mini rang undang-undang RUU Belanjawan 2023. Ini bagi meluluskan emalume berkaitan belanja menguruskan kerajaan, khususnya menyentuh pembayaran gaji penjawat awam. Parlimen kita akan bersidang dan RUU untuk membentangkan bajet akan dibentangkan. Mini bajet yang khusus untuk emolumen bayar gaji pejabat awam tu mesti dibentangkan sebelum bulan Disember. Sebab Januari, untuk gaji Januari kena bayar lah untuk pekerja kaki tangan kerajaan pejabat awam ni. Jadi pembentangan tu mesti dibuat sebelum 31 Disember. Ya, jadi maknanya pegawai kaki tangan pejabat awam saya rasa tak perlu bimbang.
kerana special session untuk pembentangan bajet untuk emolument tu akan dibuat. Dan very simple. Dia tak ada debate pun. Bentang, lulus pula soalan. Because tak melibatkan pembangunan, projek pembangunan, itu tak ada. Dia hanya melibatkan emolument, kaki tangan kerajaan atau berjawab. Tiada ahli Parlimen Barisan Nasional BN memberi sokongan kepada pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri ke-10. Setiausaha Agung BN Dato' Sri Zamri Abdul Kadir dalam kenyataannya berkata, pemakluman telah dibuat kepada Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong hari ini. Kenyataan yang dikeluarkan selepas mesyuarat Dewan Tertinggi itu menyebut BN mengambil pendirian terbuka untuk berbincang dengan pihak yang berkenaan. Ini bagi memastikan sebuah kerajaan dapat dibentuk demi kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat. Tambah beliau, dengan pendirian serta keputusan yang dicapai, kedudukan BN adalah kekal seperti sekarang. Sehubungan itu, Dato' Sri Zamri berkata, BN meminta semua pihak yang berkaitan agar bertenang ketika mendepani situasi politik negara pada waktu ini. Terdahulu, beberapa ahli Parlimen BN yang ditemui pagi tadi mengesahkan tidak menandatangani akuan berkanun SD menyokong mana-mana parti untuk menubuhkan kerajaan. Sementara itu, Timbalan Presiden MIC Dato' Sri M. Sarvana yang ditemui selepas selesai mesyuarat Dewan Tertinggi BN memaklumkan parti itu sepakat untuk kekal sebagai pembangkang. Kita tak sokong siapa-siapa, kita berdiri sebagai satu blok, tak sokong siapa-siapa dan kita sanggup jadi pembangkang. Mana tak masuk parti NKP? Tak. Tapi sebenarnya ada pilihan sama ada nak pilih PN atau PH boleh jadi. Kita pilih tak masuk mana-mana. Kita hormat pendirian rakyat. Manakala Pengurusan Badan Perhubungan UMNO Sabah Dato' Bomotara Dempula berkata, keputusan untuk tidak berpihak sama ada kepada Pakatan Harapan PH atau Perikatan Nasional PN dibuat secara satu pasukan. Beliau berkata tiada nama yang dicadangkan sebagai Perdana Menteri semasa mesyuarat Dewan Tertinggi itu. Well, I think in politics everything is possible. Kami mesti mau job. Mesti mau job. Sir, to make our jobs easier, sir, can you just answer simple questions, sir? What is your question? So my question is that what was decided today, sir? We decide nothing. We must be in one team. Whatever we decide must be go one team. That's all. Laporan tadi mengakhiri MG Flash hari ini. Terus bersama kami untuk perkembangan terkini dari semasa ke semasa. Hanya di platform media sosial Malaysia Gazette di Facebook, Twitter, Instagram dan juga YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan selamat malam.